الحمد لله القائل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada yakni kitab Allah, yakni Al-Quran dan yakni As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik yakni bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan memperkatakan tajuk memelihara kebersihan alam sekitar. Alam sekitar adalah merupakan salah satu unsur yang penting dan berkait rapat dengan kehidupan manusia dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ianya termasuklah kawasan tumbuhan hijau, udara dan air. Alam sekitar ini adalah penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara, kerana manusia banyak bergantung kepada sumber ciptaan Allah di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-A'raf ayat 28 yang bermaksud, dan negeri yang baik yakni tanahnya, tanaman-tanamannya tumbuh yakni subur dengan izin Allah, dan negeri yang tidak baik yakni tanahnya tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda yakni kemurahan dan kekuasaan kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang yakni mahu bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun begitu, pada hari kini isu pencemaran alam sekitar masih lagi membelenggu kehidupan kita dan tiada kesudahannya.
Ianya telah membawa banyak kemudaratan kepada kehidupan kita dan kerosakan kepada alam ini. Jika dilihat, kebanyakan pencemaran alam sekitar yang berlaku antaranya adalah berpunca daripada sikap manusia itu sendiri. Ini kerana terdapat segelintir manusia yang menggunakan sumber alam dengan tidak terurus dan melampaui batas, sehingga menyebabkan hilangnya kebersihan dan keindahan alam sekitar. Mereka sanggup melanggar undang-undang semata-mata untuk mendapat keuntungan daripada sumber alam ini. Oleh itu, agama Islam amat melarang perbuatan penyalahgunaan sumber alam yang boleh membawa kesan buruk kepada kehidupan alam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. yakni timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali, yakni insaf dan bertaubat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pencemaran alam sekitar ini sebenarnya mampu dielakkan jika kita sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dengan melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Umat Islam perlu menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat-nikmat kurniaannya. Penghargaan tersebut hendaklah diterjemahkan melalui perbuatan dalam menguruskan alam ini dengan sebaiknya. Antaranya, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar bagi membendung pencemaran yang berlaku. Ini kerana persekitaran yang bersih akan memberi keselesaan dan ketenangan kepada seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persekitaran yang bersih juga membolehkan kita menghirup udara yang segar dan dapat mengelakkan pencemaran yang boleh mengganggu keselesaan hidup kita. Udara yang bersih merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman ini, manusia dapat melakukan kegiatan luar dalam keadaan selesa dan bersih. Seterusnya akan meningkatkan tahap kesihatan manusia itu sendiri. Selain daripada itu, persekitaran yang bersih mampu menjauhkan manusia daripada jangkitan wabak penyakit. Ianya dapat menghalang pembiakan haiwan perosak seperti lalat, nyamuk dan tikus yang boleh membawa penyakit malaria, denggi, taun dan sebagainya kepada manusia. Bahkan persekitaran yang bersih juga dapat melindungi makanan daripada dicemari, seterusnya dapat mengelakkan keracunan makanan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya persekitaran yang bersih adalah amat penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Bagi menjaga dan mengekalkan kebersihan alam sekitar ini, kerjasama semua pihak adalah sangat diharapkan. Kebersihan alam sekitar ini hendaklah bermula dari rumah lagi. Kita hendaklah sentiasa membersihkan persekitaran rumah kita, seperti memotong rumput, membersihkan longgang dan saliran air. Begitu juga sampah sarap hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan utama dalam memastikan
kehidupan agar dapat melahirkan masyarakat yang sehat dan cerdas pada masa hadapan. Selain daripada itu, masyarakat juga perlu berperanan memelihara alam sekitar ini, dan salah satu amalan yang menjadi budaya masyarakat kita adalah budaya bergotong royong dengan membersihkan persekitaran rumah, masjid-masjid, kawasan kampung, tempat riyadhah dan lain-lain tempat awam. Budaya gotong royong ini hendaklah sentiasa ditingkatkan dan diperkasakan, kerana masyarakat yang mementingkan kebersihan alam sekitar melambangkan masyarakat yang mempunyai keteguhan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," yang bermaksud kebersihan itu sebahagian dari iman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, justru mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian agar sentiasa bekerja sama dalam memelihara kebersihan alam sekitar daripada sebarang pencemaran, dan jadikanlah ia satu budaya dalam kehidupan kita. Umat Islam juga hendaklah sentiasa memiliki sifat syukur, kerana sifat ini akan melahirkan manusia yang menghargai alam ciptaan Allah. Sifat syukur ini boleh diterjemahkan dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diredainya, khususnya melakukan kerosakan ke atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, yakni kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharap, yakni supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki